A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang berada di hadapan saya ini. Hari ini saya akan berkongsi motivasi diri untuk kita semua. Kawan-kawan, rakan-rakan aku semua sekalian, ketahuilah, hari ini saya akan memberikan kita beberapa motivasi agar kita jangan down. Kita hendaklah sentiasa menaikkan semangat kita, menaikkan diri kita menjadi orang yang hebat. Rakan-rakan sekalian, setiap hari kita melihat ke depan, dan kadang-kadang kita akan melihat ke belakang. Itu adalah lumrah dalam kehidupan, perkara biasa yang berlaku dalam kehidupan kita. Tahuilah, rakan-rakanku sekalian, bahawa Tuhan kita akan memerhati kita, akan melihat kepada kita apa yang kita akan lakukan. Dan motivasi itulah yang akan menyebabkan kita akan sentiasa ke depan, dan positif setiap hari. Rakan-rakan, kawan-kawanku yang sekalian, ingatlah, anak pipit, jangan kita hirau. Gusar esok ke sarang sirimau, anak didik harusnya dirisau. Gusar esok engkau yang dipisau. Dulu tunggu diturut balik, dulu diam sekarang celek. Dulu tahu waktu balik, dulu diam sekarang cerdik. Rakan-rakan sekalian, ketahuilah dan hayatilah bahawa anak-anak kita ini perlulah kita lentur sebagaimana buluh yang hendak kita lentur. Untuk melenturnya, untuk mendidik anak-anak kita ini, dia bermula daripada rebungnya. Rakan-rakan, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, kita sendiri hendaklah memastikan diri kita ini terjaga akhlaknya. Akhlak mulia itulah yang kita perlukan setiap hari untuk membina diri kita. Maka binalah diri kita ini. Apabila orang lain menilai kita, maka hendaklah kita membiarkan sahaja, kerana itu adalah penilaian mereka. Nak bentuk tubuh kita ini, badan kita ini, bukanlah kerana bengkungnya. Susun atur kita ini, sebelum kita mengenal dunia ini, telah ditentukan oleh Tuhan yang Esa. Lihatlah barisan bunga-bunga yang berada di hadapan ini. Lihatlah betapa cantiknya bunga yang di hadapan ini. Kita bermula dengan kosong, kemudian diikuti dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan akhirnya apabila kita berusaha dalam kehidupan kita ini, maka akan lahir bunga yang besar yang ini. Cantik, indah, biarkanlah orang lain, biarkanlah mereka itu dalam menilai kita ini. Kita kena teruskan kehidupan kita ke depan, dan ke depan. Sahabatku sekalian, kawan-kawanku yang berada di hadapanku ini, ingatlah kita ini sentiasa berada dalam keadaan yang
badannya, otaknya, akalnya, dan hendaklah semuanya dalam keadaan sihat dan afiat. Kita biasanya dahululah bila bermain sahaja kita akan bermain. Dan kita melihat juga anak-anak kita bermain. Kita melihat juga jiran-jiran kita di kiri dan di kanan kita asyik bermain. Habis tanah itu dimainkannya. Dan kita lihat diri kita. Kita balik sebelum senja. Kadang-kadang kita balik selepas senja. Ingatlah, kita kena takut perkara ini akan terbawa kepada diri kita. Takut nanti tersalah. Bawa pulang pula, bawa masalah. Rakan-rakan sekalian, ada yang tidak indah yang apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Namun jangan cakap sembarang. Kalau awal nanti dilarang. Laranglah. Kita laranglah anak-anak kita ini daripada berkata-kata yang tidak baik. Dan laranglah diri kita ini juga berkata perkara-perkara yang tidak baik untuk kita. Sebab untuk menjadi orang yang mulia ini, kita kena ada pantang larangnya. Dulu ditunggu, diturut balik ke rumah. Dulunya kita ini diam, sekarang ini kita sudah tahu tentang semua perkara. Peraturan-peraturan di muka bumi ini kita kena ketahui. Undang-undang di muka bumi ini kita kena ketahui semuanya. Tidak boleh tidak, sebab itulah peraturan di muka bumi ini. Dulu tahu bila masa untuk balik ke rumah. Namun sekarang ini ramai yang tidak tahu balik ke rumah. Kenapa dan mengapa? Itulah yang kita kena akui. Dan masa sekarang ini kita kena akui semuanya. Dulu kita diam, sekarang kita cerdik. Itulah yang sepatutnya kita kena tahu tentang dunia sekarang ini. Ya, betul semuanya. Satu, di dunia yang fana ini ramai yang mendabik dada. Bila dia berjaya mendabik dada, akulah yang hebat, akulah yang terbaik, akulah yang tercemerlang. Itulah yang kita hadapi sekarang ini. Rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian yang berada di hadapan saya ini, pastikan apa yang perlu kita pastikan adalah kita kena selalu bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kita. Kerana andainya kita tidak bertanya kepada orang, kita akan sesat jalan. Bak kata pepatah, jika malu bertanya, sesat jalannya. Kita hendak ke kanan, kita hendak ke kiri, tapi kita tidak tahu di mana arahnya. Maka sebabnya kita akan jadi sesat di jalan yang terang. Rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, ketahuilah, hidup di dunia ini penuh dengan cabaran dan dugaan. Biarlah kita lapar sehari, 2 hari, 3 hari, asalkan kita kenyang setahun. Biarlah dahi kita ini berkerut 1000, asalkan minda kita ini beralun-alun.
memikirkan kejayaan, memikirkan usaha yang berterusan yang kita lakukan. Tuhan kita sentiasa memerhatikan kita, sama ada kita ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, kemana saja kita pergi ke dunia ini, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mengubah siang dan malam untuk kita, untuk semua kita. Maka apa kiranya, apa salahnya kita memohon kepada Tuhan kita agar kita boleh hidup dalam keadaan gembira, bermotivasi untuk diri kita sendiri untuk mencapai kejayaan. Ombak pasti akan datang kepada kita di tepi pantai. Namun apabila ia tiba di tapak kaki kita, dia akan kembali semula ke laut. Itulah kehidupan kita. Kita terpaksa menghadapi apa yang kita hadapi. Dan apabila kita berjaya menghadapinya, maka dia akan kembali seperti biasa. Karena kita tahu bahawa masalah semuanya akan kembali ke tempat asalnya dan kita tetap kita. Ya, betul. Yang keduanya ialah semua nasihat dan juga semua petua-petua yang diberikan kepada kita hendaklah kita ambil semua. Kita memerlukan ketua di dunia ini. Kita perlukan nasihat daripada ketua. Sebab kalau kita hendak sehat sampai ketua, kita perlukan nasihat orang-orang lama. Kita akan masuk ke semua benua. Seluruh dunia ini kita kena masuk. Ketahuilah kita bahawa di setiap pelusuk itu mempunyai aturan dan undang-undangnya yang tersendiri. Ingatlah bahawa kita di dunia ini memerlukan undang-undang dan peraturan. Disiplin ia perlu untuk diri kita. Walaupun ia amat sulit, sukar atau susah, tapi disiplinlah yang akan menaikkan nama kita ke persada kejayaan. Kita perlu menghormati orang apabila bersuah. Kita perlu menyayangi orang. Semuanya kita kena kasihi. Itulah sifat yang mulia untuk diri kita ini apabila berada di muka bumi ini. Ya, walaupun kita mempunyai pendidikan yang rendah seperti Sampoa, namun kita akan teruskan kehidupan kita ini. Teruskan melangkah langkah demi langkah, langkah demi langkah ke hadapan. Jangan mundur ke belakang. Kena ketahui, itulah hakikatnya hidup di dunia ini. Ketiganya, hendaklah berada di muka bumi ini lain liga, lain caranya. Otak kita kena bergeligah dalam masa media massa yang pelbagai karenanya di dunia ini. Kadang-kadang mengatakan yang ini salah, yang itu salah, yang itu salah, yang ini betul. Kita melihat pelbagai telatah manusia di muka bumi ini. Rakan-rakan sekalian, di manakah kita? Adakah kita berada di kalangan mereka yang mengikuti arus media massa? Dahulu
semua ini tidak ada. Kerana lidah, badan binasa. Bak kata pepatah, inilah yang menyebabkan kita kena jaga lidah, kena jaga akhlak, kena jaga perbuatan kita. Di manakah kita? Di manakah anda? Adakah anda tercari-cari di mana arah anda? Carilah arah yang betul. Mohonlah bantuan daripada orang lain. Kerana hidup di dunia ini saling tolong menolong. Yang dahulunya kita berjaya, dan kedepannya jangan biarkan pula ia runtuh dan runtuh. Kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita bersama-sama menjadi seperti jemari kita ini. Ada 5 jemari kita. Andainya dipotong salah satunya, maka akan hancurlah. Kegunaan ibu jari ini amat penting untuk kehidupan kita. Jadilah seperti jemari ini. Rakan-rakan sekalian, jadilah orang yang sentiasa saling bantu-membantu dalam kehidupan ini. Biarlah jemari-jemari ini yang berkata-kata. Berkata apa? Berkata baik untuk semuanya. Biarlah jari-jari kita ini menjadi baik untuk kita. Kita melihat ramai manusia hilang jari jemarinya, dan kita melihat bagaimana dia berusaha hidup, teruskan hidup di muka bumi ini. Memang kita ketahui cara berbicara yang keempat. Semua telinga kita ini pada masa sekarang dia kena peka, kena ketahui semua perkara yang berlaku di muka bumi ini. Nenek moyang kita selalu berpesan, yang nasihat majoritinya ramai membuatkan kita leg, kita alpa dan lupa di muka bumi ini. Ketahuilah dan ingatlah, semua peringatan daripada nenek moyang kita itu mempunyai kebenarannya. Janganlah kita terlena, janganlah kita dibuai mimpi dek dunia yang cereka ini. Nanti dihempas ombak tinggi, gah lupa mereka ini. Ingatlah. Yang kelima dan sememangnya kita kena ketahui, usah dikira kanan, kiri, cerminlah untuk diri kita ini. Hidup kena ada hormatnya. Hidup kena seri ada seri dalam hidup kita ini. Jauhi kegelapan, jauhi perkara-perkara yang boleh menghancurkan kehidupan kita ini. Kerana hidup tanpa panduan daripada Tuhan, maka sia-sialah hidup kita ini. Hidup kita akan mulai hitam apabila kita lari daripada Tuhan. Dan ingatlah rakan-rakan sekalian, masjid, rumah-rumah ibadah banyak di muka bumi ini. Hadirlah kepada mereka ini. Jadikanlah mereka ini sebagai panduan untuk kita hidup di muka bumi ini. Andainya kita melupakan rumah ibadah ini, maka kita akan hanyut sehanyut-hanyutnya. Lupakanlah kisah silam kita yang hitam itu. Lupakanlah kisah hayat kita yang gelap itu.
Jadikanlah hidup kita ini menjadi nilam yang sentiasa bersinar, 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 dan sentiasa menceriakan pemiliknya. Dan ingatlah, yang keenam, hendaklah siram sentiasa dalam diri kita ini, biar mekar, biar hebat dalam diri kita ini, seperti bunga-bunga yang berada di hadapan kita ini, berwarna merah menyala untuk kita. Ingatilah, putus urat dan putus tenaga kita ini, biarlah untuk kebaikan dan kejayaan kita di muka bumi ini. Orang mengatakan kita ini mempunyai urat besi. Terimalah, dan itulah hakikatnya. Korbankanlah segala tenaga dan usaha kita ini yang bukan calang-calangnya untuk kejayaan kita di dunia ini, untuk menuju ke alam akhirat sana. Kita, tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, kita berada di kiri ataupun di kanan ataupun di mana-mana sahaja. Apabila kita mempunyai jati diri yang hebat, ingatlah, kita tidak akan hilang jati diri itu. Walaupun orang mencaci kita, kita tidak akan hilang. Kita tidak akan hilang pedoman. Jadikanlah dalam diri kita ini baja yang berguna untuk semuanya. Biarkanlah jasa-jasa yang baik untuk kita tinggalkan di muka bumi ini. Biarlah mereka yang melihat kita ini berbudi kepada nusa dan negara kita. Rakan-rakan, ingatlah, anak bibit jangan tidak dihirau. Gusar nanti ke sarang sirimau. Anak didik kita ini harusnya dirisau. Gusar esok, engkau yang akan dipisau. Dulu tunggu diturut balik. Dulu diam, sekarang celik. Itulah yang kita kena hadapi pada zaman sekarang. Kita kena celik, dan celik untuk semua perkara. Inilah motivasi yang kita kena ketahui. Semoga kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Rekan-rekan sekalian, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa seterusnya motivasi diri untuk kita. Dunia ini pancaroba. Kita jalanlah di muka bumi ini dengan sabar dan keimanan kepada Tuhan. Sekian.